Assalamualaikum, hai. Bersama dengan Kak Aina dari Meskes JDT. Okey, hari ni akan nak sharekan pada adik-adik untuk topik bentuk piawai. Okey, sebelum tu, sebelum akan nak start kita punya live hari ni, akan nak ajak geng akak. Untuk masuk. Jom, silakan masuk, silakan masuk. Hai. Okay, so hari ni akak bawa partner. Akak bawa geng hari ni. Selalu akak sorang-sorang kan. Okay, hari ni akak nak bawa geng. Okay, minta kawan akak ni perkenalkan diri dulu, okay? Hai, Assalamualaikum. Okay, boleh panggil akak Kak Ainur. Kak Ainur daripada Meskes JDT. Meskes JDT juga Kak Ainur, Yeah. Okay, sementara kita nak tunggu-tunggu yang lain ni. Okay, boleh tolong share-sharekan dulu. Share-sharekan kita punya live. Kita boleh sampaikan lebih manfaat ni kepada lebih ramai lagi. Ya, kita sama-sama berjaya. Okay, sambil-sambil tu boleh share-sharekan dulu. Akak pun nak share-sharekan juga ni. Okay, cepat-cepat. Kita kena ramaikan lagi ni orang yang tengok ni. Biar kita sama-sama berjaya. Senang nanti. Cepat-cepat. Mana adik-adik yang dah tengok sekarang ni, pergi bagi tahu kawan-kawan ni semua. Bagi tahu kawan-kawan yang dekat mana-mana tu. Bagi tahu kat jiran semua. Cepat. Join sekarang. Yes, tengok Kak Wani kita dah join. Hai Kak Aina katanya. Hai Kak Wani. Okay, boleh share-sharekan lagi pada yang lain-lain. Okay, Meskes lelaki idaman Kak Ainur katanya. Wow. Famous Kak Ainur Okay, so kita sementara tunggu yang lain. Okay, yang dah join minta tolong sharekan kepada orang lebih ramai lagi. Sharekan lagi. Okay, sementara tu jom kita sama-sama share. Cepat-cepat share. Okay, tak sabar ni nak belajar ni. Takkanlah kita nak belajar seorang-seorang kan. Lagi ramai lagi bagus. Lagi seronok kalau belajar ramai-ramai ni. Betul. Apa barang belajar seorang-seorang. Takkan kita nak belajar seorang-seorang kan. Kita kena berjaya ramai-ramai. Okay, cepat-cepat share. Cepat-cepat. Okay, kalau ada apa-apa soalan nak jawab soalan ke, tiba-tiba Kak Aina tengah nak buat ni, tiba-tiba dah dapat jawapan. Tiba-tiba dah dapat. Terus je hantar kat komen kat situ nanti. Kak Aina akan baca. Jangan risau. Nanti memang semua yang hantar tu memang Kak Aina akan baca satu-satu. Tak ada satu-satu, tapi kita akan cuba untuk baca satu-satu. Ya, tengok daripada Kak Wani dia kata halo Kak Ainur. Hai. Hai je sampai hati Ainur. Excited sikit Kak Ainur. Okay, lagi Kak Ainur, lagi. Okay, cepat. Kita dah nak mula dah ni, sikit lagi ni. Okay, ramaikan viewers, naikkan lagi, naik, cepat. Untuk viral kan? Viral. Jangan tak viral. Gunakan kuasa viral kita. Selama ni kita gunakan viral tu untuk benda yang tak berfaedah. Tapi sekarang kita gunakan untuk benda yang bermanfaat. Yes. Wow, mantap. Yes, 20-20. Okay, adik-adik yang Kak Ainur tahu ni, mesti ada adik-adik sekarang ni yang tengah tak tahu nak buat apa kat rumah ni. Ada lah ni yang tengah tidur lah, tengah main game. Cakap kat kawan-kawan tu, daripada korang main game, lebih baik korang tengok ni. Dapat mengisi masa lapang, dapat belajar. Tak ke bagus tu? Banyak tu faedah dia tu. Kak Ainur nak tanya lah Kak Ainur. PKP ni kan, bagus ke tak belajar sebenarnya time PKP ni? Ke patut PKP ni time kita honeymoon sebenarnya? Sebenarnya PKP ni merupakan satu peluang keemasan buat adik-adik semua. Sebab masa ni lah kita untuk study balik benda-benda yang kita dah terlepas tu. Terutamanya daripada form 1, daripada form 2 ni daripada dah masuk form 3, kita kena belajar balik semula. Takkanlah dah nak SPM nanti baru kita dah study kan. Memang confirm lah tak lepas. So kita kena mulakan dari sekarang. Ni kita ada masa lagi sekarang ni. Jangan risau. Kita masih ada masa. Jadi adik-adik sekarang ni boleh lagi buat perubahan. Kita boleh mulakan dari sekarang. Betul. Lagi satu Kak Ainur, kita belajar untuk kehidupan, untuk masa depan, bukan untuk exam. Ya, betul. Sebab apa? Sebab ilmu ni kita bukannya guna untuk exam saja, kita boleh guna lain untuk benda lain. Ada kalanya ilmu ni semestinya akan digunakan waktu kita dah masuk alam pekerjaan nanti. So benda ni sangat penting sebenarnya. Jadi adik-adik yang ada di bangku sekolah sekarang ni, adik-adik kena grab peluang ni. Takkanlah kita nak biarkan je. Ada orang tu yang dah habis sekolah tu, dia sekarang dia baru teringat macam, kenapa lah dulu aku tak belajar betul-betul, kata aku dah berjaya dah sekarang. Jangan jadi macam tu. Jangan jadi macam tu. Good job Kak Ainur. Memang menarik Jangan menyesal. kata-kata Kak Ainur. Ya. Sebelum kita menyesal nanti, baik kita buat sedaya upaya, kita belajar semampu yang kita boleh sekarang. Ya, biar kita bersusah-susah dulu sekarang, nanti biar kita akan senang lenang pada masa akan datang. Wow. Hebat Kak Ainur. Okay, so hari ni Kak Ainur, Kak Aina nak sharekan untuk adik-adik kita berkenaan tajuk bentuk piawai.
Okay, Oh. untuk makluman adik-adik juga, bentuk piawai ni sebenarnya bukan pada adik-adik tingkatan 3 saja yang guna ya. Sampai ke tingkatan 5 guna juga. Serius Betul tak? ah? Kak Ainul dah jawab exam macam mana? Betul tak? Ai tengah tu ke? Betul. Saja je nak test. Allah, Kak Ainul pun. Okay, so jadi sambil tu akak terus mulakan dia dulu untuk live kita hari ni. Okay, kalau ada soalan ke apa, boleh just boleh komen-komen dekat situ. InsyaAllah kita orang akan baca. Don't worry. Okay, that's why akak bawa partner hari ni. Okay. So, hari ni akak nak sharekan untuk adik-adik berkenaan tajuk bentuk piawai. Bentuk piawai ni kalau ikut tingkatan 3, ini bahagian bab 2. Tajuk untuk tingkatan 3. Okay, so Kak Ainur, bentuk piawai so far senang ke tak macam mana Kak Ainur? Okay, bagi Kak Ainul, bentuk piawai ni sebenarnya antara satu bahagian yang senang jugalah. Boleh dikatakan senang. Cuma kita ni jangan keliru lah, jangan cuai. Sebab ada banyak soalan yang boleh mengelirukan kita. Menarik tu. Jadi, adik-adik kena fokus betul-betul biar jangan sampai ada yang terkeliru lagi. Betul. Okay? So, hari ni akan nak sharekan dulu pasal bentuk piawai. So, untuk bentuk piawai dalam bab ni ada 2 benda yang adik-adik kena tahu. Iaitu angka bererti dan juga bentuk piawai. Kita ada 2. So, sebelum akak masuk bentuk piawai, akan nak sharekan dulu angka bererti. Okey, pada fahaman Kak Ainul lah, apa maksud angka bererti tu Kak Ainul? Macam mana angka bererti tu? Angka bererti Okey, perlukan bantuan? Perlu. Okey, disebabkan Kak Ainul perlukan bantuan, akak jawab balik. Okey. So, apa itu angka bererti? Angka bererti ni adalah semua nombor yang bernilai, yang bererti. Melainkan sifar. Okey, kenapa kata sifar? Bukan angka bererti. Okey, contoh Kak Ainul. Ya. Sila pegang pen ni. Kak Ainul ada berapa pen? 1. Okey, dekat saya ada berapa pen Kak Ainul? Kosong. Kosong tu ada nilai ke tak? Tak ada. Tak ada nilai. That's why dia bukan angka bererti. Dia kena mesti maksudnya, lebih. Angka bererti tu ialah selain daripada nombor sifar. Yes. Oh, begitu. Superb Kak Ainul. Faham, Good job. faham. Betul. Okay. So, angka bererti dekat dalam sini kita ada 2 bahagian yang kena tengok. Okay, yang pertama adalah untuk nombor perpuluhan dan yang kedua adalah untuk nombor bulat yang biasa. Okay. So, Kak Ina akan sharekan dulu untuk angka bererti yang perpuluhan dulu. Okay. Kak Ainul, tolong bagikan satu nombor Kak Ainul. Okay, nak apa perpuluhan? Okay. Kak Ainul nak sifar, Sifar. perpuluhan, sifar 1, 3, 4. Kak Ainul, permulaan dia dah letak sifar dekat sini. Okey, dekat sini akak ada perasan juga adik-adik akak selalu keliru nak kira macam mana ni. Okey. Sebelum tu akak nak tanya dulu Kak Ainul. Kak Ainul nak Kak Ina bagi dalam berapa angka bererti? 2. 2 angka bererti. Okey, sekarang Kak Ainul nak 2 angka bererti. Sekarang kita tengok pada nombor kita dekat sini, kita ada sifar, perpuluhan sifar, 1, 3, 4. Macam mana nak kira? Nak mula daripada mana? Kita mula daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Biasa keliru dekat sini je kan, 1, 2, 3. Okey. Kita nak mula daripada mana? Nombor 1 ke 2 ke 3? Okey. Bila dapat soalan macam ni, sebenarnya ingat lagi maksud apa angka bererti tadi? Dia kena bernilai. Jadi kena sifar dekat yang pertama ni ada nilai ke tak ada? Tak ada. Yes. Sifar yang kedua ada nilai tak? Tidak. Sebab dia sifar juga. Betul. Okay, next. Yang nombor yang ketiga kita ni, nombor 1. Ada nilai ke tak ada? Ada. That's why kita punya angka bererti bermula daripada nombor 1. Yes. Di sini angka bererti kita yang pertama. Yang ini yang kedua dan juga yang ini yang ketiga. Dan Kak Ainul minta tadi jawapan dalam 2 angka bererti. Okey, jadi 2 angka bererti kita yang mana satu? Yang pertama dan kedua. Gariskan. Nak buat apa? Kita bundakan macam biasa. Macam tu. Ya, so bila dia minta angka bererti dia nak kurangkan lagi, maksudnya kena bunda Kak Ainul. Okey. Ingat lagi tak dulu kita belajar time bila bunda-bunda ni? Ingat daripada zaman sekolah rendah lagi. Ya, sekolah rendah. Siapa kata ilmu kat sekolah rendah tak penting? Sampai sekarang. Nampak. See? Okay, sekarang kita nak sambung. Okay. Kalau nak bunda macam mana? Kita kena tengok. Macam Kak Lina sebelum dah sharekan cara nak bunda macam mana. Okay, nak bunda kita kena tengok jiran sebelah.
Okay, jiran sebelah. Tengok jiran. Kak Ainur. Jiran kita ni kaya ke miskin ni Kak Ainur? Alamak, miskin pula. Miskin. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Kalau miskin, kita kena minta sedekah tak dengan dia Kak Ainur? Mana boleh, kesian dah dia miskin. Ya Allah. Syukur Kak Ainur cakap macam tu. Kalau tak tahu Kak Ainur nak kata apa. Aduh. Betul Kak Ainur. Dah orang miskin, jangan minta sedekah dengan dia. Jadi, kita just minta dia RM5. RM5. Betul. Orang kaya kita minta RM1. Ah. Takkan RM1 tak mampu kan? Betul. Kita minta RM1. Okey, so jawapan kita akan dapat berapa? Sifar perpuluhan sifar. Ini kita ada ubah apa kan? So, kena salin balik Okay, next. 1 boleh salin balik. Okay, 3 tambah sifar jadi 3. Okay, nombor yang belakang perlu ke tidak tulis lagi Kak Ainur? Tidak perlu. Tak perlu sebab dia minta 2 angka bererti sahaja. Jadi ini dah 2 angka bererti. Kalau kita tambah 1 lagi sifar kat belakang, jadi 3 angka bererti. Salah lah. Betul. Oh, kena tolak markah lah ni. Ya. Nasib lah. Okay, so kita sampai sini je. Sifar pelan 1, 3. So far yang untuk yang ni, adik-adik kita okey tak ni Kak Ainur? Cuba tengok sikit komen-komen adik-adik kita ni. Oh, ada yang cakap hai Kak Aina. Oh, hi. Hai, Welcome to the juga. club. Okay, tolong sharekan lagi pada ramai orang lagi. Sharekan lagi. Cepat like, komen. Belanja lah sikit. Yang merah dengan biru tu. Takkanlah tak nak tekan. Tekanlah banyak-banyak sikit. Lagi ni gini-gini je. Macam tu je. Yes. Hai, yang baru masuk tu. Hari ni kita akan belajar mengenai apa? Bentuk piawai. Ya. Boleh nanti sharekan lagi dekat grup-grup bawah Rangers, Ucuk Survivor, apa lagi grup-grup. Ni Kak Aina percaya ni, korang-korang ni mesti ada ni grup-grup macam tu kan. Apa lagi guna kan? Share je. Makin ramai viewers, makin mantap bosku. Mantap bosku. Okay Kak Ainur. Ya. Soalan cepu mas untuk Kak Ainur. Alamak. Okay, soalan cepu mas Kak Ainur. Ya. Berapa angka bererti ni? Alamak. Ni ada 4 ke? Alamak. Berapa Kak Ainur? Ada berapa ni? Aduh. Macam mana ni? Okay, tak apa. Kak Ainur teka. Kak Aina bagi jawapan. Okey. Kak Aina rasa mungkin 4. Betul ke 4? Kak Aina rasa 4. Yakin? Ya. Okey, kita check dulu jawapan kita. Betul ke tidak? Okey, ingat balik apa maksud angka bererti tadi? Nilai je yang depan sekali tak boleh sifar. Okey, tengok dekat depan. Ada sifar ke tak ada? Tak ada. Jadi, kat depan sini dah tak ada angka bererti. Memang tak ada langsung. Jadi, start kita memang dekat sini lah. Ketua padah. Dekat sini lah angka bererti kita yang pertama. Jadi, kita kira 1, 2, 3, 4. So, good job Kak Ainur. Betul, ada 4 angka bererti. Okay, contoh lagi soalan lain. Kita standby lagi tanya Kak Ainur. Okay, Kak Ainur, boleh prepare mental dan fizikal untuk jawab soalan ni? Sekejap nak brainstorm. Okay, ada berapa angka bererti ni kat sini Kak Ainur? Okey, ada 3. Dah tak teragak-agak dah. Tadi macam sikit. Sekarang, yakin. Okay, kat depan ni kenapa bukan angka bererti Kak Ainur? Sebab depan tu ialah sifar. Sifar merupakan ialah benda yang tak ada. So, dia bukan lah. Betul. Sifar dekat depan ni hanya untuk menunjukkan tempat untuk digit kita sahaja. Jadi tak dikira angka bererti. Jadi angka bererti kita ini yang pertama, kedua dan juga ini yang ketiga. So kita ada 3 saja angka bererti dekat nombor yang ini. Okay, yang depan ni adalah bukan angka bererti. Contohlah Kak Ainur, kalau Kak Aina tambah dekat belakang ni 2 lagi sifar. Okay, yang belakang ni angka bererti ke bukan Kak Ainur? Ya. Dikira. Yang ini adalah angka bererti. Good job. So, hanya nombor yang di depan je bukan. Okay. Ini untuk nombor perpuluhan Kak Ainur. Kak Ainur dah jelas dah kan? Okay. Kita tengok dulu adik-adik kita. Ada lagi tak soalan untuk nombor yang perpuluhan? Kalau tak ada, akan nak proceed pula untuk nombor integer pula. Oh, setakat ni semua faham lagi. Hebat betul adik-adik kita ni Kak Ainur. Hebatlah masing-masing. Okay, so kalau macam gitu, akak terus proceed je lah dengan untuk nombor integer pula. Okay, kalau beza dengan nombor apa tadi? Nombor perpuluhan tadi. Untuk integer pula, kita suka nombor-nombor besar-besar. Ribu-ribu, juta-juta. Wow. Kan? Kita dah besar kan? Nombor pun kena besar-besar. Okay, contoh. Kak Ainur nak nombor berapa Kak Ainur? Okey.
Kak Ainur bagi akak Aina 4 nombor. Okey, Kak Ainur nak nombor 5, 5, 9, 9, 7, 6. 7, 6. Ya. Okey, akak tambah lagi nombor pada Kak Ainur ni. Ni akak dekatkan sikit. Akak tambah lagi 2 sifar kat belakang. Okey. Ini adalah nombor kita. Okey, so dekat nombor kita ni macam mana? 5, 9, 7, 6, 0, 0. Okey, macam mana sebutan ni Kak Ainur? 597,000 dan 600. Syukur ingat lagi. Syukur ingat lagi. Okey, so kat sini kita sambung balik. 597,600. Okey, untuk yang ini pula Kak Ainur, Ya. angka bererti dia bermula pada depan. Oh. Ya. Dan bila kalau ada nombor dekat belakang, kita tetap juga kira. Okey, contoh dengan nombor yang sama. Kita try dulu buat dengan 4 angka bererti dulu. Okey Kak Ainur. Okey, so bila minta 4 angka bererti, nombor kita ni akan jadi yang berapa? Okey, kita tengok dekat sini. Nombor yang keempat yang mana satu? Okey, kita tulis siap-siap kat atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 angka bererti. Bila dia suruh bundakan, tak dapatkan jawapan kepada 4 angka bererti, maksudnya dekat sini apa? Kita kena tinggalkan 4 je nombor. Okey, yang selain tu kena jadi sifar. Okey. So, kat sini kita nampak 1, 2, 3, 4. Yang keempat dah 6. So, belakang 6 sifar. Bila sifar, kita just tambah sifar, tetap akan jadi dapat nombor yang sama. So, bila 4 angka bererti, kita akan dapat nilai yang sama juga. Ya, begitu. Lah, macam tu je. Ya, sebab kita kena tengok nombor dia Kak Ainur. Okey, kita test Kak Ainur sikit. Kalau minta 3 angka bererti pula Kak Ainur, macam mana? So, kita ambil yang inilah nombor 7 tu. Yes, good job. Okey, lepas tu Kak Ainur nak buat apa? Kita tengok belakang. Tengok belakang. Oh, tengok belakang. Tengok belakang. Jangan. Jangan pada belakang. Oh, jangan. Seram. Okey, belakang nombor. Okey, ya. kita belakang nombor. Okey, lepas tu? So, kita tengok dia miskin ke kaya. Miskin ke kaya? Okey, adik-adik boleh komen dekat bawah tu nombor miskin ke nombor kaya yang ni. Ada tak yang reply kat situ? Nombor 6 nombor miskin ke nombor kaya? Adik-adik darjah 6 boleh jawab komen. Dekat sini Okey, nombor 6 adalah nombor kaya. Good job. So, kat 7 ni kita kena buat apa Kak Ainur? Tambah 1. So, jawapan Kak Ainur jadi berapa ni Kak Ainur? 5, 9, 5, 9, 8. Lepas tu? 0, 0. Yes, Kak Ainur dah pandai. Good job. So, dekat belakang akan jadi sifar. Ini tetap dikira 3 angka bererti ya. Walaupun dekat belakang tu adalah sifar. Kita tak kira yang tu. Ini special untuk integer pula. Kalau perpuluhan, kita tak kira yang depan. Kalau integer, kita tak kira yang belakang. Okay. So, next kita continue pula dengan yang terakhir. 2. Hari Sudin kata senang. Oh, Ari Sudin. Hebat. Okay, tak apa. Kejap lagi kita tengok masuk bentuk piawai pula. Komen, like, cepat. Okay, so Share. Ari Sudin ni memang rajin betul follow kita. Good job Ari Sudin. Supporter setia lah ni. Of course Kak Daripada Ainur. awal. Every live Kak Ainur. Itulah. Okay, sekarang kita nak minta adik-adik kita bagi jawapan pula untuk 2 angka bererti. Nombor yang mana satu? Okay. Nombor yang mana satu? Komen, jawab. Boleh tulis kat ruangan komen nombor yang mana satu? 2 angka bererti. Ada yang komen tak? Tengah type. Biasalah tu. Masih lagi kaya. Share. Muaz Lahadi Ari Sudin dengan Zalatul Nur Aina. Kaya. Betul. Good job. Betul. Nombor kaya. Diorang ni pandai-pandai lah. Aduh, itulah. Salah cuma. Berpeluh tau mengajar orang pandai ni. Aduh. Okey, tak apa. Kita continue lagi. Nombor yang kaya. Nombor kaya. Silap dah tadi. Okey, nombor yang kedua. Angka bererti kita yang kedua. Yang mana satu? Tengok dekat atas. Nombor 2 dekat mana? Dekat nombor 9. Dekat sini yang paling seronok sekali. Kenapa seronok? Tengok dekat belakang ni. Jiran kita kaya tak kaya ni? Kaya. Bila kaya kita kena tambah 1. Bila tambah 1, kat sini ada adik-adik yang keliru. Ini kan? Cerita waktu darjah 6 lah kan? Betul, ini selalu. Kita buat apa? Tambah 10. Okey. Macam mana buat 10 jadi macam keliru kan? Okey. Sebenarnya 9 tambah 1 dapat berapa? 10. Okey. Kalau akak tulis macam ni keliru, akak tulis kat sebelah. 59 adik-adik. Tambah dengan 1 dapat berapa?
9 tambah 1, 10. Dapat 60. Dah. Itu je. Letak dekat sebelah. Jadi 600,000. Dan ini adalah untuk 2 angka bererti kita. Okey. So untuk angka bererti akak dah habis. Kalau ada soalan boleh tanya lagi dekat bawah. Kalau Boleh tak ada, komen. akak nak proceed lagi untuk bentuk piawai. Okey, boleh tengok-tengok Kak Yur. Tengok-tengok kalau macam adik kita ada soalan. Kalau ada apa-apa persoalan, tanya je. Jangan risau. Kak Aina sedia membantu. Yes, begitu. Hidup Kak Aina. Oh yes. Sampai Komen, begitu. komen. Jangan lupa share. Jangan lupa share. Share dekat WhatsApp ke, Telegram ke, Instagram ke, apa-apa media sosial yang korang ada. Twitter ke kan. Apa lagi yang ada Apa? Telegram. Sudah dah tadi. Alamak, apa lagi ada ni? Plato. Aduh. Bukan. Plato, Plato. Jangan. Itu lain, itu Plato lain. bukan. Alamak. Tergantung nanti kita buat tu juga. Okey. Cerita bentuk piawai pula. Okey, bentuk piawai. Untuk bentuk piawai yang adik-adik kita kena tahu. Nombor ni dia dalam keadaan darab. Okey, iaitu A darab 10 kuasa N. Okey. Inilah bentuk piawai. Dia mesti kena ada satu nilai darab dengan 10 kuasa berapa. Okey, itu sahaja untuk bab yang ini. Tiba-tiba dah siap. Wow. Itu je sebenarnya. Okey, di mana nilai dekat N ni adalah nilai dekat A ni adalah 1 hingga 1 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 10. Oh, begitu. Maksudnya nilai kita ni kena rendah daripada 10. Okey, contohlah kita tulis nombor dekat sini. Maksudnya kalau rendah daripada 10, nombor dekat sini hanya 1 hingga 9. yes, good job. Lepas saja nombor tu tetap akan ada perpuluhan. That's why kalau bentuk piawai, nombor kita kat depan hanya ada satu je. Contoh nombornya adalah 4.3 darab 10 kuasa 6, 2.7 darab 10 kuasa negatif 3. Contohnya, dia cuma ada satu saja nombor dekat depan sebab nombor tu kena lebih kecil daripada 10. Oh, begitu. Ya, lantaklah 9 berapa banyak 9 pun dekat sini. Tetap dekat depan ni hanya ada satu nombor iaitu 9. Yes. Good job. Okay. So akak boleh terus Kak Ina nak proceed pula dengan kita nak tukarkan satu nombor ni kepada bentuk piawai. Okay, Kak Ainur bagi satu nombor Kak Ainur. Nombor berapa yang Kak Ainur nak Kak Ainur tukarkan? Satu je. Nombor yang lengkap lah Kak Ainur untuk Kak Ainur tukarkan. Benar. Oh, okay, sorry. Okay, 5 5. 5 1 3 4. Ni je Kak Ainur. Bentuk piawai mesti besar sikit nombor Kak Ainur. Okay Kita dah besar. Betul lah, 5 1 3 4. 6 Weh. Tiba-tiba rasa macam banyak. 9 0 0. Woi. Allahu Akbar. Berapa banyak nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alamak. Terlebih pula. Bajet nak bagi sampai million je. Ui. Kita bagi lebih. Sekejap, berpuluh. Okey, tak apa. It's okay. Sebabkan Kak Aina minta soalan, Kak Aina bagi jawapan. Don't worry. Okay. Sekarang, macam mana kita nak tukarkan nombor ni kepada bentuk piawai? Kak Aina bagi hint dulu dekat adik. Untuk 10 kuasa N. Betul? Untuk kuasa N tu, ataupun akak tulis kuasa N lah kan. Kuasa N tu, okay, dia ada special dia sikit dekat sini. Yang ini adik-adik boleh take note. Okay, adik-adik boleh take note sebabnya kalau adik-adik belajar guna cara ni lagi cepat bagi akak. Bagi akak lah. Sebab tadi pun akak dah share pada Kak Ainur. Kak Ainur rasa macam mana lepas akak sharekan cara tu? Rasa macam tiba-tiba pula rasa senang. Rasa macam yes. Sebabnya ini kita berdasarkan apa yang kita dah pernah buat dulu kan. Okay, so sekarang kita tengok dekat sini. Kalau nombor tu besar, tanda dia mesti kena tambah. Kalau nombor tu kecil, tanda tu mesti kena tolak. Okay, ini yang kena adik-adik kita kena pegang dulu. Okay, so sekarang kita tengok nombor dekat atas ni. Nombor ni besar ke nombor ni nombor kecil Kak Ainur? besar. Nombor besar kan Kak Ainur? Okay, ingat lagi apa maksud nombor piawai tadi? Nombor dekat depan sekali tidak boleh lebih daripada 10. Jadi, kita tak lebih daripada 10, berhenti dekat sini. So kita nampak nombor kat belakang ada 1, 3, 4, 6, 9. Oh, banyak betul nombor Kak Ainur bagi kat Kak Ina ni kan? Okay, tak apa. Kat sini kita ambil just 3 je dekat belakang ni. Sebab 1, 2, 3, 4. Kita ambil 4 nombor. Okay, so kita ambil sampai sini je. So, maksudnya kita kena bundarkan lah dekat sini kan? Okay, kita bundarkan dulu Kak Ainur. Sebelum jawab kita bundarkan.
So nombor belakang kita adalah nombor kaya. Jadi nombor kaya tambah 1. Jadi kita akan dapat 5.135. Okey, yang depan dah siap. Okey, sekarang darab 10 kuasa berapa pula yang belum siap? Darab 10 kuasa. Okey, sekarang kita tengok balik nota kita. Nombor besar ke nombor kecil? Besar. Nombor besar. Jadi kalau nombor besar, tanda kat sini kena positif ataupun tambah. Okey, boleh tulis tambah siap-siap. Okey, sekarang kita nak tulis berapa nombor dekat sini. Okey, ingat kalau nombor bulat macam ni yang tak nampak puluhan, perpuluhan kita dekat mana? Dekat belakang sekali. Dekat ujung tanjung sana tu kita punya perpuluhan. Okey, so kita just gerakkan dulu sampai kita jumpa puluhan yang kita letak tadi. Okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. 10 kuasa 7. 7. Bila nampak tambah kat sini, tak perlu tulis, biarkan je. Itu maksudnya 10 kuasa 7 lah tu. Okey, jadi kita punya jawapan dalam bentuk piawai akan jadi begini sahaja. Wow. Tak ada yang keliru lagi kan? Okey, sekarang Kak Aina, nombor macam ni memanglah senang Kak Aina. Nombor pun bulat besar-besar. Cuba Kak bagi nombor puluhan banyak-banyak sikit. Try sikit Kak Aina, nombor puluhan. Adik-adik kita akan selalu dalam kelas yang itulah dia keliru. Okey, Kak Ayu nombor sifar perpuluhan. Okey, sekejap. Oh, salah. Sifar perpuluhan. Sifar 618. Alah Kak Aina, kecilnya nombor dia bagi. Nak lagi ke tak apa? Next. Kejap lagi. Kita siapkan ni dulu. Okay, so yang ini sifar pelan sifar 618. Okay, back balik pada kita punya bentuk piawai. Nombor tak boleh lebih daripada 10. So, perpuluhan kita dekat mana? Dekat sini. Okay, dah nampak 3 nombor kan? Tulis siap-siap dulu nombor tu. Okay, kita akan dapat 6.18. Okay, darab dengan 10 kuasa berapa? Okay, balik-balik pada nota kita. Kalau banyak sifar perpuluhan sifar 618 ni, nombor ni nombor besar ke nombor kecil? Nombor ni adalah nombor kecil. Kenapa? Tak sampai 1 pun lagi nilai ni. Kecil sangat nilai tu. So bila nombor kecil, tanda kita adalah negatif ataupun tolak. Okey, so 10 kuasa negatif. Tertukar color dah. 10 kuasa negatif berapa ni? Nak kena kira. Okey, kamera pula kita pakai. Jom kita kira. Okey, 1, 2, 3 kira. 1, 2, 3. Yes. Kak Ainu cepat sangat habis. Tengok dah 3 je. Dah siap? Serius lah. Serius. 10 kuasa negatif 3. Itu saja. Adik-adik tak perlu nak keliru, nak kena gerak ke depan ke, nak gerak ke belakang ke. Tak payah. Tengok je nombor ni nombor kecil ke nombor besar. Ini kalau kita nak tukar daripada nombor yang sama ada perpuluhan ataupun integer, kita nak tukar kepada bentuk piawai. Inilah caranya. Okey. So kalau adik-adik ada soalan, boleh tinggalkan soalan pada ruangan komen. Kalau tak ada, akak boleh proceed lagi dengan yang seterusnya. Yang penting jangan lupa share. Yes. Share dan like. Like tu penting. Share. Okey. Sekarang kita buat apa ni? Akak nak sharekan pasal operasi asas. Operasi asas yang melibatkan bentuk piawai. Okey, kalau operasi asas yang Kak Ainur tahu apa Kak Ainur? Tambah, Tolak, darab, bahagi. Ya, itu je dah. Itu je cara kita punya operasi asas kita. Kita ada tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Okey, macam mana kita nak guna yang ni pula Kak Ainur? Okey, contohlah kita letakkan huruf. Kita suka guna huruf A, B lah kan. Senang. A dengan B. Senang. Okey, kita buat nombor 1 dulu. Kita tengok. Okey, untuk tambah macam mana? Contoh kita ada nombor 1. A darab 10 kuasa N. Okey, tambahkan dengan B darab 10 kuasa N. Okey, ini yang pertama. Bila kita dapat macam ni, jadi macam mana? Okey, ingat lagi bab tingkatan 2. Kita ada belajar faktorkan. Okey, itulah kaedah yang kita gunakan kat sini. Okey, macam mana kita nak guna faktorkan? Yang sama letak dekat luar. Yang baki letak dalam satu kurungan. Okey, cuma beza ni kat sini kita letak yang sama ni kita letak dekat belakang. Biasa kita letak ke depan kan? Kita letak dekat belakang. Siap-siap tulis. Darab 10 kuasa N. Okey. Kak Aina, tak nampak lah Kak Aina. Yang mana satu yang tinggal ni? Tak nampak. Okey, sekarang kita tengok. Dekat sini. Kita ada kat sini yang sama adalah 10 kuasa
N. Tada. Sama. So, siapa yang tak ada dalam kurungan? Dan tak ada dalam bulatan? A dan B. So, kita just tap. Tik, tik, tik. Semua masuk dalam kurungan. Bagi dia rumah. Kesian dia tak ada rumah. Bagi rumah, bagi rumah. So, kita akan dapat apa dekat sini? A tambah B darab 10 kuasa N. Macam tu je. Ini untuk kalau tambah. Dia minta operasi tambah. Operasi tolak macam mana? The same thing. Repeat balik. Sama je. A darab 10 kuasa N tolak dengan B darab 10 kuasa N. Tetap yang sama. Kita factorizekan. Kita faktorkan. Yang sama letak dekat luar. Darab 10 kuasa N. Yang baki kita letak apa? Tut. Masuk dalam satu kurungan. So, kita akan dapat A tolak B. Dah siap. So, untuk yang ini, tolong adik-adik tolong mahirkan bab algebra. Algebra ni wajib adik-adik mahir. Okey? So, tolong fokus bila dalam kelas, bila ada live ke, ada cerita pasal algebra ke, adik-adik terus join. Sebab algebra ni sangat penting. Daripada form 1 adik belajar sampai ke tingkatan 5. Itu kalau adik sampai tingkatan 5. Kalau adik yang sambung lagi matematik pada peringkat yang seterusnya, masuk U lah konon kan. Masuk U ambil mat juga. Sambung lagi adik-adik. Kira basic lah ni. Ya, sangat basic. That's why kita kata kat sini algebra adalah basic untuk sekolah menengah. Faham. Yes. So adik-adik kena grab peluang ni tengah PKP ni. Cepatlah belajar. Betul Kak Ina cakap tu. Okay, so akan nak sambung pula. Tadi kita dah sharekan tambah, dah sharekan tolak. Akan nak sambung untuk darab dengan bahagi pula. Okay, kita masih lagi menggunakan A dan juga B juga. Okay, yang ketiga pula. Okay, A darab 10 kuasa M darab B darab 10 kuasa N. Okay, ini soalan kita. Macam mana kita nak jawab yang ini? Okay, yang ini, ingat lagi live akak sebelum ni, kita ada belajar index. Di sinilah kita guna topik index. Index pun salah satu topik yang penting sampai ke next level pun adik-adik kena tahu. Itu pun adalah basic juga sebenarnya. Ya. Tapi yang paling penting apa-apa pun tetap algebra. Kalau algebra tak settle, index tak boleh nak settle. Sebab kita tak tahu nak tukar. Contoh, kita minta negatif 1 tambah 2. Macam mana nak jawab? Ini just nombor integer je, nombor positif negatif. Tapi ini termasuk pada basic algebra. Betul? Yeah, that's why adik-adik kena mahirkan pada algebra dulu. Okay, so dekat sini bila nampak darab, ingat lagi akak cakap apa tadi? Letakkan dulu. Okay, bila nampak dekat sini, ingat lagi akak cakap untuk live macam mana? Bila kita nampak semua huruf adalah darab, kita kena buat apa? Cari keluarga dia. Okay, sekarang keluarga huruf kita yang mana? Kita cuma ada A dengan B saja keluarga yang sama. So, letak sebelah-sebelah. Letak dalam satu kurungan. A darab B. Tulis siap-siap. Dah siap. Okay, next. Yang ni akak tulis cara panjang dulu untuk bahagi nanti buat akak mudahkan. Okay, so kita nampak dekat sini kita ada 10 kuasa M darab 10 kuasa N. Ini kurungan yang baru. Bila ni dah ada kurungan yang baru, so kita dapat macam mana? Okay, A darab B tetap sama. Dapat AB juga. Cerita dia dekat sini. Bila kuasa M, bila nampak darab dengan N, jadi apa? Okay, ingat lagi akak cakap sebelum ni. Kalau darab, kita buat apa? Kita just pusingkan je dia. Yes. Okay, kita tulis kat kertas ni. Susah sikit Kak Ino. Pangkah. X. Okay, so ini adalah X. Bila X kita tukarkan ni jadi cat gitu. Macam tak jadi dia kat ni. Alamak, kejap. Tak cantik rupanya. Tak apa. Tukar. Okay, kita bagi peluang. Sampai hati Kak. Okay, contoh. Ini adalah X kita, betul? Macam mana bentuk X ni? Macam ni. Macam tu. Okay, ni X. So, bila kita nak jadikan nak jadi apa, just pusingkan je dia. Cek. So, nampak bentuk tambah. Berubah. Cek. Tukar saja. So, jadi tambah. Jadi tambah kat sini akan darab dengan 10 kuasa M tambah N. Itu je. So, keluarga yang sama kena darabkan dulu. Okay, kalau ini tambah, kalau macam ini untuk darab, sama juga untuk bahagi. Kerja senang betul ya. Kita just padam je kat tengah. Dah jadi bahagi dah. Tapi jawapan bawah tak sama. Okay, bawah jadi apa?
Bahagi tetap juga akak cakap apa? Letak dekat keluarga yang sama. So A per B ni awak tiap-tiap buat A per B. Nak senang kita buat dalam bentuk per macam ni. Bahagi dengan per sama kan? Okay, so next kita buat untuk 10 kuasa M bahagi dengan 10 kuasa N. Sini nampak kita dah ada 2 kurungan. Okay, then kita nak buat apa dekat sini? Okay, kita nampak kat sini A per B. A per B tetap juga A bahagi dengan B. Tak ada berubah. Okay, bila nampak dekat sini bahagi, ingat lagi bahagi jadi apa? Tak ingat Kak Aina. Ada yang tak ingat. Ya, pandai. Kita buat apa? Tutup atas, tutup bawah. Tutup atas, tutup bawah, nampak apa tu? Tolak. Dia amat besar dah tolak dekat situ. Okey, jadi maksudnya kita akan dapat 10 kuasa M tolak N. Okey, dah siap. Ini dulu adik-adik hadamkan. Okey, tambah tolak darab bahagi. Inilah konsep asas untuk bentuk piawai. Macam tu. Ya, begitu. So, kita nak sharekan soalan pula untuk adik-adik kita. Akhirnya. Ni mesti ada yang suka ni. Sebab ini kita kena ajar dulu Kak Ainur, baru boleh share. Kalau tak macam mana nak minta adik-adik kita jawab. Macam kita belum belajar 1, 2, 3 tapi dah kena baca. Macam mana tu? Okay, adik-adik ready? Ni nak buat soalan ni. Ready jawapan? Ready? Ready, boleh fikir-fikir dulu. Yes. Jangan lupa share. Ingat share. Share je ke mana-mana. Dan jangan lupa like. Tekan je biru dengan merah tu. Tekan je banyak-banyak. Okay, sama-sama kita berjaya. Arisudin. Easy. Sentiasa Arisudin Yes. Good job. Okay, tengok lagi. Apa lagi komen-komen adik-adik kita ni? Tambah tolak. Wow. Kak Azwa dah ajar. Hebat. Arisudin ingat lagi apa yang Kak Azwa ajar. Good job. So, yang adik-adik yang lain masih lagi yang masih belum join lagi Algebra punya live tu, tolong join Wajib kuasai tu. Itu ialah basic. Ingat, penting tu. Yes, Zalatun Nur Aina M tolak N. Good job. Betul. Terbaik. Betul. Okay, next. Untuk darjah berapa ni? Ini sayang untuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Semua boleh guna. Betul. Tak ada masalah. Lepas tu nak ambil apa lagi lepas tu? A-level ke apa Ijazah ke? diploma ke. Yes. Still lagi konsep yang sama. Konsep takkan lari. Ini adalah basic, asas. Okay. So, okay, ada lagi tak? Okay. Angka berarti mula dari depan. SMK pun ada bundar. Betul. PT Amani Impian Mas. Good job. Betul. Memang. SMK pun ada bundar. That's why kita kata apa? Waktu PKP bukan waktu honeymoon. Betul. Waktu untuk catch up balik apa yang kita terlepas. Okay, sekarang dekat depan kita ada soalan ni. 8+21 darab 10 negatif 4 tambah 1+49 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, Kak Ainur. Macam mana nak jawab ni? Kalau kita tengok dekat sini Kak Ainur, kita punya bentuk piawai ni, kuasa dia dekat sini berbeza Kak Ainur. Betul. Macam mana nak samakan ni? Ya Allah, tadi Kak Aina ajar cuma nombor biasa nak tukar pada bentuk piawai. Itulah tiba-tiba macam ni pula. Kan? Macam mana ni? Ya Allah, kejap. Macam mana kejap? Kak Aina pun kena fikir. Macam mana nak jawab soalan ni? Ya Allah. Macam mana? Okey. Jangan risau. Untuk yang ini, kita masih lagi ada juga tips lagi kita boleh share lagi untuk adik-adik. Teknik juga. See? Semuanya berkaitan teknik. Okey. Yang ini pun adik-adik boleh take note. Boleh lukis siap-siap dekat buku. Kalau ada kertas, boleh lukis kat situ. Okey. Adik-adik nampak kotak akak ni? Okey, dalam kotak ni yang penting. Bukan luar kotak ya. Luar kotak ni nak jawab. Okey, yang dalam kotak ni yang penting. Okey, bila adik-adik nampak tanda dia, okey, tanda dia adalah tambah. Adik-adik kena gerak ke kiri. Bila adik-adik nampak dia tanda tolak, adik-adik gerak ke kanan. Okey, ini hint dia dulu. Macam mana nak apply akak ajar. Okey, ini hint dia dulu. Okey, sekarang kita tengok dekat atas ni. Kak Ainur nak samakan yang mana Kak Ainur? Negatif 4 ke negatif 5? Kak Ainur nak yang 5. Negatif 5. Maksudnya Kak Ainur nak dua-dua je negatif 5 Kak Ainur? Okey, tak ada masalah. Okey, bila nampak negatif 5, kita tengok nombor tu negatif. Tengok dekat bawah. Nampak terus guna. Tengok dekat bawah. Perpuluhan kita nak gerak ke mana? Tanda negatif. Perpuluhan. Apa? Lupa nak letak perpuluhan. Padahal dota tak lengkap. Ya Allah. Apa-apa ni yang lengkap dah. Dah lengkap. Okey, so bila nampak negatif, kita kena gerak ke kanan. So nombor perpuluhan kita ni
ni. Kenapa perpuluhan yang gerak kan? So perpuluhan. Gerak ke kanan. Wow. Yes. So kita jadi 82.1 darab 10 kuasa negatif 5 tambah 1.49 darab 10 kuasa negatif 5. Dengan hanya satu gerakan je. Yes. Wow. Tak susah pun sebenarnya. Okay, tapi adik-adik kat sini akan nak sharekan satu lagi untuk adik-adik yang penting kat sini. Biasa kalau soalan macam ini, dia akan minta jawapan dalam bentuk apa Kak Ina? Dia selalunya dalam perpuluhan jugalah. Dalam perpuluhan dan juga dalam bentuk piawai juga, betul? Okey, akak bagi tips lagi satu dekat sini. Bila nampak bentuk, dia nak minta bentuk piawai, terus buat dalam bentuk nombor yang lagi kecil. Negatif 4. Nombor, jangan tengok negatif negatif 4 memang lagi besar daripada negatif 5 kan. Kita tengok nombor dia je. Nombor 4 dengan nombor 5, siapa lagi kecil? Okey, nombor yang lagi kecil adalah nombor 4. So kita ambil dekat sini 4. Okey, kita tukar balik Kak Ainur. Maksudnya kalau 4 kita nak kena tukar yang belakang sana. Okey, kejap. Sebelum tu akak share juga. Kenapa akak kata kena ambil nombor yang lagi kecil? Sebab, okey, contoh kat bawah ni kita buat nombor lagi besar. Negatif 5 kita ambil kan. Okey, tengok kat sini. Masuk balik kita punya nota tadi. Kita akan jadi apa? 82.1 tambah 1.49 darab dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, bila kita kira dekat sini 82.1 tambah 1.49 dapat berapa? Kira cepat. Cepat kira, komen. Okey, siapa yang ada pegang kalkulator tu boleh tekan. Okey, see? Nampak dekat sini. Kita akan dapat 83.59. Ingat adik-adik, kita nak dalam bentuk piawai. Kalau bentuk piawai, dekat depan ni kita kena hanya ada satu nombor saja sebenarnya. Ni ada 2 nombor. That's why akak galakkan terus, cari terus nombor mana lagi kecil. Then terus siapkan. Jadi adik tak perlu nak buat kerja 2-3 kali. Sekali kerja je. So kena ambil yang kecil. Yes. Okay. Pandai Kak Ainur. Okay, so kita tukar balik. Okay. Kita tukar, maksudnya negatif 4 ni kekal kan? Negatif 5 yang kita nak tukar jadi negatif 4. Okay, kita tengok balik nota. Kalau negatif 5, kita nak kena buat apa? Nak jadikan negatif 4. Kita nak kena gerak ke kiri ke? Kita nak kena gerak ke kanan? Kita nak ke tadi. Okay. Nampak? Tandanya memang tanda negatif dekat sini. Tapi adik-adik nak dapatkan ke negatif 4 macam mana? Algebra balik adik-adik. Negatif 5 nak jadi negatif 4 macam mana? Adik-adik kena buat apa? Kena tambah 1. Okay, nampak tak? Akak lupa nak share yang ni tadi. Ini yang penting sebenarnya. Okay, maafkan saya. Okay, so akak share dulu kat sini. So, inilah kita kena guna balik konsep algebra balik. Negatif 5 kena tambah 1 baru dapat negatif 4. So, bila tambah dengan 1 kat sini kan? Okay, bila tambah kat sini, kita kena gerak ke kanan. Ke kiri. Ya Allah, sebut dah salah. Okay, kita kena gerak ke kiri. So, kita gerak kiri macam ni. So, kita akan dapat 8.21 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 0.149 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, jadi kiranya adik-adik kita perlu buat yang ini dulu. Adik-adik kena tahu operasi ni. Okay, baru adik-adik tengok dekat sini, dia tambah ke tolak. Kalau tambah, adik-adik gerak ke kanan. Kalau tolak, adik-adik tambah adik gerak ke kiri. Kalau tolak, adik-adik gerak ke kanan. Yes. Baru lengkap notanya. Jangan tersilap lagi. InsyaAllah, doa-doakan. Okay. So, yang ini kita just selesaikan saja jawapan. So, kita akan dapat 8.21 tambah 0.149. So, akan jadi 8.359. Okay, kalau ada adik perasan, kita terus dapat jawapan dalam 8 perpuluhan. So, dah senang dah kerja adik-adik kita. Okay, so ini dah siap. Kita akan nak cari lagi satu lagi soalan. Okay. Hari sudah dengan muat saya jawab dah 83.59. Kenapa lagi cepat daripada akak ni? Wow. Hebatnya adik-adik kita ni. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Okay, Diorang sekarang hebat lah. Kak Ina bagi soalan lah Kak Ina. Dah. Okay. Tak ada nak fikir lah soalan Nak ni. perpuluhan ke macam mana? Bentuk piawai Kak Ina. Okay, 8. Bagi besar-besar sikit Kak Ina. Okay, 8 perpuluhan 8.7 634. Okay. Alamak, kecil sikit.
Nombor dia dah besar. Okay, 8.7634 darab 10 kuasa 8. 8. Okay. Okay, Operasi darab lah. darab. Ha. Okay, darab 9.135 darab dengan 10 kuasa 7. Jeng jeng jeng. Hebatnya kuasa dia. Hebatnya. 8 dan 7. Ya. Okey, cuba kita settlekan ni. Maksudnya kita tak boleh selesaikan terus. Oh. Dalam nota tadi kita boleh terus selesaikan. Tapi kat sini tak boleh. Kenapa? Sebab tak sama kuasa. Okay, Kak Ainur, kita nak ambil nombor berapa ni Kak Ainur? Nombor 8 ke nombor 7 ni? Nombor 7 lah. Nombor 7 Kak Ainur. Nombor 7 Kak Ainur? Kita try dulu. Nombor 7. Try and error. Kita tengok apa jawapan kita. Kalau kita buat nombor 7. Okay, so 8.7634 darab 10 kuasa 8. Okay, so Kak Ainur nak dia sama nombor kuasa 7 ke kuasa 8? 7. Kuasa 7. Jadi yang inilah yang Ya, Kak kena yang tukarkan, betul? Okay, so sekarang adik-adik 8 apa sama dengan 7? Apa operasi kita? Macam nak dapat 7? 8 tolak 1. Okay, contohlah nombor dekat sini adalah nombor 6. Kita tukar lagi Kak Ainur. Daripada tadi dapat 1 je senang kan? Kita tukar. Ya, tak ya juga. Yes. So kita tukar kat sini. 6. 8 buat apa? Kena buat apa? Operasi apa? Sama dengan 6. Tolak Nak dapat 6 lah. macam mana? Yes. 8 kena tolak dengan 2. So nampak kat sini adalah tolak. Bila tolak dekat sini, kita akan jadi gerak ke kanan. Berapa kali? Kena 2 lah. Yes. Nombor kat sini dah tulis dah. 2 kali. So gerak ke kanan 2 sini kali. lah kiranya. Kalau tiba-tiba sini 5, 5 lah. Wow. Tapi dah senang dah kan? Kau tak ada pernah kira satu-satu kan? So 8 tolak 2 sama dengan 6. Kejap akak dah tiba-tiba dah confuse dah. Kak nak tukar yang mana tadi? Yang ni ke? Yang ni ya Kak Ainur? Tadi ingat tak? Tadi kata nak tukar yang ni. Oh ya ke? Ha. Bukan yang ni ke? Mana Betul-betul. ada. Yang ni. So kita nak tukar yang ni. Sebab kita nampak apa kat sini? Kokok lah tiba-tiba keliru kan? Tengok balik soalan kita. Kita tulis apa kat sini? Kita nak tukar daripada apa? 8 kepada 6. Itu cara baca dia. So saja je test tadi. Kak Ainur ingat tak ingat? Okay. Okay, so kita nampak kat sini 8 nak tukar kepada 6. Jadi kita kena buat apa? Tolak kena gerak ke kanan sebanyak 2 kali. Net. 2 kali. Besar ni nombor Kak Ainur. Itulah. 876.34 darab 10 kuasa 6. Darab dengan 9.135 darab 10 kuasa 6. Okay Kak Ainur, sebenarnya kita kena tukar kepada 6 ke kena tukar kepada 8? Okay, sebenarnya dia 8. Yes, kita kena tukar kepada 8. Sebab tadi nombor negatif. Ini nombor positif. Itu je cerita dia. Sebabnya kita nak dapatkan yang bahagian perpuluhan tu. Okay, so yang ini kita sebenarnya kena tukarkan kepada bentuk nombor 6. Okay, jadi bukan nombor 8. 6 kepada 8. Macam tu tulis saya. 6 kepada 8. Okay, macam mana 6 nak dapat 8 ni Kak Ainur? Kita kena tambah 2. Tambah 2. Okay, tambah 2. Okay, tambah kita kena gerak ke mana Kak Ainur? Kita kena gerak ke kiri. Ke kiri. Yang mana kita nak gerak ni Kak Ainur? Yang ni ke yang mana? Kita nak gerak yang ni. Yang ni. Okey, gerak ke kiri. Berapa kali Kak Ainur? 2. 2 kali. Iya. Yes. So dapat 8.7634 darab 10 kuasa 8 darab dengan sifar perpuluhan sifar 9.135 darab 10 kuasa 8. Okey, nampak? Dah sama dah. Okey. Ini kalau kita nak samakan. Tapi sebenarnya Kak Ainur kalau kita tak samakan pun boleh juga. Saja je tulis Kak Ainur tadi. Okey, tak apa. Ini akan sebenarnya nak ajar adik-adik kita ni dulu. Cara nak tukar tempat tadi. So lagi mudah kalau adik dah tahu cukup tukar tempat. Okay, so kita buat apa? Nampak dapat nombor darab dengan nombor. So 8.7634 darab sifar perpuluhan sifar 9 darab dengan 10 kuasa 8. Nampak darab jadi apa? Tambah dengan 8. So darab dengan 10 tak muat. Okay, tolong akak tekan kalkulator ni sendiri nanti. Darab sifar plus sifar 9 darab 10 kuasa 16. Okay, sekarang ni kita dapat ini. Macam mana kalau kita terus proceed? Kita tak payah buat apa-apa pun, kita terus buat.
Boleh, sama je. Okay, kejap. 8 tambah 8. Okay, betul. Okay, sama je. Tapi bezanya nombor adik dekat sini yang berubah. Itu je. So kiranya kalau kita tukarkan nanti sama juga. Okay, contohnya macam mana? Kita buat apa? Terus 8.7634 darab 9.135. Okay, darab dengan 10 kuasa 8 darab jadi tambah 6. Kat sini dah jadi kuasa 14. 8.7634 darab 9.135 darab 10 kuasa 14. Okay, bila adik-adik selesaikan dua-dua nilai ni, bila adik tukarkan dia punya piawannya bentuk yang sama, tetap akan dapat jawapan yang sama. Tak ada masalah pun. Okay? Jadi aku nak buat yang mana satu ni, Kak? Saya dah keliru. Suka hati awak lah, Dik. Boleh je mana-mana. Mana pun boleh sebenarnya. Iya. Mat ni seronok sebenarnya sebab kita boleh pilih mana-mana je. Yes, ikut suka hati. Ya, kita ada banyak cara dan jawapannya tetap satu. Wow, kelas Kak Ainur. Tapi betul Kak Ainur, Yeah. betul. Cara kita memang banyak, tapi jawapan satu juga. Jadi suka hati adik lah nak buat mana yang senang. Mungkin akak kata yang first senang. Kita tukar dulu, dah tukar senang. Kita tak payah pening-pening nak fikir. Nanti nak kena tukar lagi puluhan lah, benda lah. Okay, Kak Ainur kata yang kedua senang. Yes. Contoh, kedua lagi senang. Darat je lah senang. Tak kisah. Tak apa, lain orang, lain pendapat. Yes. Dan pendapat itu dalam mat diterima, jangan risau. Dengar tu. If that's your freedom untuk pilih, awak nak ambil yang pilihan yang mana, alternatif yang mana. Penting, jangan lari konsep. Ya. Itu penting tu. Betul. So Okay, sebenarnya senang saja kan. Okay, dah berapa lama dah kita ni Kak Ainur dan bebel dengan diorang ni. Hope dah dekat sejam. Okay, masih setia lagi menunggu ke? Ada berapa orang lagi yang kita ni? Waduh. Wow, Ari Sudan dengan Muaz Nur Hadi. Okay, tambah dua. Tu lah. Super. Orang ni memang. Kak Ainur memang kena baca sambil diorang reply tu Kak Ainur. Kita terlepas nak baca tadi. Tak apa. Kita try soalan pula. Tadi kita baru nak ajar konsep. Ya. Kita nak try soalan pula. Tunjuk sikit soalan ni Kak Ainur. Okay, sekarang ni soalan yang pertama kita bunyi. Okay, soalannya. Okay. Boleh nampak ke adik-adik? Okay. Okay, nampak tak? Boleh tengok dulu soalannya. Okay, akak ada satu soalan dekat situ. Di mana Puan Norma membungkus 25 kg manisan sempena perkahwinan anak perempuannya. Okay, kesemua manisan tersebut dimasukkan ke dalam 200 bekas kecil dan diagihkan kepada tetamu. Okay, so dekat dalam soalan ni, okay, adik-adik boleh baca sambil tu. Okay, dia minta hitung purata jisim dalam gram. Tunjuk lagi Kak Ainur. Tengok tak nampak tu? Belum. Dalam gram manisan dalam setiap bekas. Okay, semua adik-adik sambil tu boleh tulis dulu apa poin-poin penting untuk soalan ni. Okay, boleh tengok dulu. Okay. Dia bungkus. Okay, baca soalan tu betul. Hadamkan dulu. Agaknya soalan ni dia nak apa Kak Aina? Kan? Banyak Okay. betul kilogram dia bagi ni. Okay, masuk dalam 200 bekas kecil. Okay, adik-adik pun boleh try jawab dulu sambil-sambil tu. Okay. So, adik-adik pernah baca soalan? Okay, dia minta dekat dalam ni, dia tanya, dia bungkus sebanyak 25 kg. Okay, 25 kg apa ni? Manisan. Okay, 25 kg manisan. And then dia bahagikan ke dalam 200 buah kecil. Bila dah dimasukkan dalam, daripada kita 25 kg, dah masukkan dalam berapa banyak? 200 bekas kecil. Maksudnya operasi apa kat situ? Kena bahagi. Yes, good job. So dekat sini adalah operasi bahagi. Okay, so dia minta dekat sini purata setiap bekas dalam unit gram. Okay, bila dia minta dalam unit gram, adik-adik kita nampak kat sini, bungkus kita ni, berapa banyak dia nak bungkus ni adalah 25 kg. Okay, nak senang, kita tukarkan unit dulu kepada gram. Gram. Tukar Yes. unit dulu. Macam mana Kak Ina kita nak tukarkan unit ni? Kita kena darab. Yes, kilogram kepada gram, kita kena darab 1000. 1,000. So kita dapat berapa ni? 25. Alamak, Kosong. amat. Kosong. Kosong.
Yes, 25,000 gram. Okay, ini berapa banyak yang dia ada. Okay, sekarang kita nak bahagikan dia kepada berapa bekas, betul? Okay, dia nak purata jisim tu. Okay, satu bekas kita ada 200. Kita ada 200 bekas. Okay, kita nak kira berapa gram untuk setiap bekas tu. Jadi, just bahagikan je. 25 sifar. Bahagikan dalam 200 bekas. Okay. Kita potong je tu. Ya, dah potong dah. Terpotong dulu sebelum Kak Ainul cakap. Ya Allah, laju sangat ni. Pasti sangat. Itulah. Aduh, hai. So, kita dapat berapa ni Kak Ainul? 1.25. Okay, cuba tunjuk balik soalan tadi Kak Ainul. Okay, dekat bawah tu dia ada tulis. Dekat situ dia kata nak jawapan dalam bentuk piawai. Okay, jawapan nak dalam bentuk piawai. So, okay. Dalam bentuk piawai. Sekejap, ini kita dapat 125. Tertambah perpuluhan. Terjawab pula. Ya Allah. Okey, dapat 125. Okey, 125 kita nak tukar dalam bentuk piawai macam mana? Okey, kita tengok balik kita punya nombor. Nak dekat depan cuma ada satu nombor saja. So, kita letak perpuluhan siap-siap. Dekat sini. So, nampak dia 1.25 kan? Okey, tulis siap-siap. 1.25 darab 10 kuasa berapa? Okey, kita tengok dia gerak ke mana ni? Kita gerak ke kanan sebanyak berapa kali? Ke kiri. Ke kiri sebanyak berapa kali? 2 kali. Jadi 10 kuasa 2. Kenapa positif bukan negatif? Sebab dia gerak ke kiri. Lagi satu nombor ni nombor besar. Nombor dia kalau lebih daripada 1, nombor dia mesti positif. Jadi 10 kuasa 2. Dah siap dah nombor yang pertama. Siap ke? Dah siap. Wow, Yes. mudahnya. Dah siap dah. Itu je. Soalan tak susah pun, dia just minta directly. That's why tajuk ni senang sebenarnya. So adik-adik boleh kuasai betul-betul. So bila dia masuk ke next level, adik dah tak ada masalah sebab dah kuasai. Okay, Kak Ainul nak soalan yang kedua pula Kak Ainul. Soalan kedua kita. Okay, soalan yang kedua. Dia minta apa tu Kak Ainul? Ya Allah. Apa Dia main ni? planet-planet pula. Kenapa dia main planet? Oh. Okey. Jarak planet Zuhal dari matahari. Planet dia main luar. Okey, ialah 1.3 darab 10 kuasa 9 kilometer. Okey, jika kelajuan cahaya ialah 3 darab 10 kuasa 8 meter per second, berapakah tempoh masa dalam saat yang diperlukan oleh cahaya untuk bergerak dari matahari ke planet Zuhal? Dia suruh nyatakan dalam bentuk piawai juga. Okay, adik-adik boleh baca dulu. Baca dulu soalan tu. Okay, tak boleh sementara tu boleh buat sekali. Boleh cuba buat. Dia dapat jawapan baru beritahu. Yes, begitu. Okay, sementara tu kalau ada yang baru join tu, welcome to our live. Okay, so boleh sharekan lagi pada kawan-kawan. Sharekan lagi. Okay, Kak Ainul. share. Ya. Okay, so kita nak jawab soalan. Dia minta apa ni? Tempoh masa. Dia nak time dalam saat. Macam mana kita nak buat ni? InsyaAllah berpeluh. Okay, dia minta tempoh. Dia bagi kita Zuhal pergi ke matahari. Jarak dia banyak tu. And then dia bergerak dengan kelajuan ini. Okay, umpama akak nak pergi rumah Kak Ainul. Akak nak pergi rumah Kak Ainul. Rumah akak dengan Kak Ainul tu jaraknya banyak ni. Okay, akak bawa kereta, memandu tu dengan kelajuan ini. 3 darab 10 kuasa 8 meter per second. Laju kan. Okay, jangan beritahu orang nanti kan akak kena tahan nanti dengan polis trafik. Okay, so dia nak tahu berapa lama masa yang akak perlukan untuk pergi ke rumah Kak Ainul ni. Dia cek tempoh masa lah. Ya, itu je. Okay, so senang saja. First, adik-adik tolong tengok unit. Okay, jawapan nak dalam unit second. Saat. Okay, nampak kat sini saat kan dekat kelajuan. Okay, tengok dekat sini unitnya adalah meter. Tolong samakan unit dulu. Okay, jadi unit kita kena samakan 1.43 darab 10 kuasa 9 kilometer tukar kepada meter. Okay, macam mana nak tukar kepada meter? Kilometer kepada meter kena darab
1,000. Yes, good job. Kami murid 9 matematik. Fuh. 10/9 kena darab lagi 1,000. Okay, so dapat berapa ni jadinya? Wow. Ni mesti adik-adik kita pun macam, ni mesti guna kalkulator ni kan? Tak adil, main tipu. Okay, tengok dekat sini. Sini adalah 10 kuasa 3 darab jadi tambah. So 9 tambah 3 sahaja. So dapat 1.43 darab 10 kuasa 12. Yes, Arisudan boleh 1.125. 1.25. Dia nampak, dia bagi jawapan. Super Hebat. Arisudan ni. Okay, so 1.43 darab 10 kuasa 12. Okay, Arisudan yang 1.25 tu jangan lupa darab 10 kuasa 2. Itu ada wajib Arisudan tulis tu. tertinggal tadi tu. Yes. Okay, so sebab kalau adik-adik tak tulis, jawapan ni maksudnya nilai dia berbeza. Dah tak sama nilai. Okay, 1 dengan 0.1 sama tak sama? Tak sama. That's why kena betul-betul tulis bentuk piawai tu. Oh, Kak Azwar kata, kilometer tukar ke meter, basic darjah 4 ni. Dengar tu. Basic darjah 4. Adik-adik darjah 4, jangan cuti. Tolong study. Okay, so kita dapat dekat sini yang baru. Akak tulis terus yang baru dekat sini. 1.3 darab 10 kuasa 12 meter. Dah siap tulis dah kat situ. Okay, sekarang adik-adik, apa formula laju? Laju pun dah belajar dekat sekolah rendah. Betul? Okay, nak kira laju macam mana? Jarak bahagi masa. Akak sharekan juga, walaupun adik-adik dah belajar. Okay, nak kira laju? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, itu adalah segitiga kita. Kalau soalan ni diminta masa, iaitu dalam saat. Tutup masa. Oh my, tutup. Yes, gitu je. Kelas gitu. So masa kita macam mana tu Kak Ainur? Jarak. Jarak kena bahagikan dengan laju. Yes. Berguna table ni. Tolonglah hafal yang tu. Senang je. So jarak bagi laju. So kita dah ada jarak belum? Dah ada. Laju dah ada belum? Dah ada juga. So just selesaikan. Isi je lah. Iya. 10 kuasa 12 bahagi 3 darab 10 kuasa 8. Lepas tu ingat lagi tadi, dudukkan dalam keluarga yang sama. Jadi 1.43 bahagi dengan 3. Lagi satu adalah 10 kuasa 12. Nampak bahagi tutup. Jadi tolak. Yes, 8. So dapat 1.43 bahagi dengan 3 dapat berapa tu? 4.7. Arisuddin. J Ya. bahagi M. Wah. Jarang lah Arisuddin ni tak hebat. Jarang betul. Laju betul dia Bagi formula untuk laju tadi kan. Jarak bagi masa. Hebat. Betul. So hari student pun boleh guna juga. Applykan table ni. Kita boleh terus dapat jawapan macam mana kita nak dapatkan masa. Okay, next. 4.77 darabkan dengan 10 kuasa 12 darab 8 dapat berapa Kak Ainur? 4. Darab 10 kuasa 4. 4. Ya. Dah. Unit saat. Dah siap ke? Dah. Serius Ni lah? je. Dah siap dah. Kak Azwar kita kata apa? Kelajuan darjah 6 dah belajar. Nampak darjah 6. Apa UPSR tak ada dah? Ingat UPSR dibatalkan, awak boleh bercuti. Tak ada, nampak? PT3 masih ada ya? PT3 SPM tu. Yes, so senang cakap adik-adik, kita belajar bukan untuk exam, sebenarnya kita belajar untuk masa depan. Betul. Kalau sekarang adik-adik tak kuasai ini, confirm takkan boleh proceed untuk next level. Ataupun boleh proceed, tapi lagi makan masa. Okay, Arisuddin pun dah jawab dah. Kuasa 4. Fuh! Aduh, Arisuddin. Arisuddin jangan hebat sangat boleh tak? Tak. Allah, kenapa dia hebat sangat ni? Okay, akan nak sharekan last question. Oh, dah last dah? Last. Alah, kenapa cepat sangat ni? Tengoklah dekat dah sejam dah kita Oh, dengan okay. diorang. Soalan ketiga kita. Okay, kejap-kejap. Akak nak pilih soalan. Sebab akak ada share sebenarnya. Ada dua lagi sebenarnya. Bolehlah kita ambil soalannya ni. Okay, Yes, soalan tu. soalan tiga kita. Okay, adik-adik nampak dekat situ. Kita ada bentangan. Bentangan untuk cube. Okay, di mana bentangan sebuah cube disuruh diberi bahawa jumlah luas permukaan bentangan itu ialah 384. Then hitung isi padu dalam meter kuasa 3. Nyatakan dalam bentuk piawai juga.
Jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan sama dengan 384 cm kuasa 2. Okey, jadi dia suruh cari isi padu. Isi padu kiub dalam meter kuasa 3. Okey. Dia minta dalam meter kuasa 3. Okey anak-anak. Okey. Macam mana nak jawab soalan ni? Tadi dah bagi planet. Tiba-tiba bagi cube pula. Perubahan betul ni. Okey, planet cube. Atas tadi kita dapat manisan. Wow. Manisan planet cube. Jauh betul. Tiga jenis yang Okey, okay. Kita continue Kak Ainur. Okey, jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan. Okey, macam mana nak kira jumlah luas permukaan? Luas. Cube. Kan? Ni dah jana dah belajar ni. Sebelum belajar mesti dah belajar dah ni. 4. Hari sudah mesti boleh jawab ni. Student power. Macam mana hari sudah nak jawab ni? Okey, bila kita kata luas permukaan, kita letak huruf lah dekat sini. Luas permukaan, akak letak huruf kat sini, huruf X. X. So, nak kira luas permukaan macam mana? Untuk satu ni adalah X kuasa 2. Jadi kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahagian. So, nak kira untuk 6 bahagian adalah 6X kuasa 2. Okay, so kita proceed terus. Senang kerja terus padam. Okay, so 6X kuasa 2 sama dengan dia bagi 384. Okay, jadi kita nak selesaikan nilai X. Kita nak tahu dulu setiap satu sisi tu berapa. Okay, so jadinya 6, cari dulu X kuasa 2 sama dengan 384 bahagi dengan 6. So dapat berapa? Kita dapat sorry lah. Baru kepala tolong kirakan. Okay, dapat 64. So next, kita nak nilai X kuasa 2 ke X saja? Kita nak X sahaja. Yes. X saja sama dengan punca kuasa 64. Okay, sebenarnya kat sini adik-adik, dia ada tambah tolak. Bila kita buat punca kuasa je, jawapan mesti tambah tolak. Sama dengan, ini mesti dah hafal kan? Dapat berapa? Tambah tolak 8. So, jawapan kita boleh jadi 8 ataupun negatif 8. Tapi ada ke kita punya sisi negatif? Tak ada. Tak ada. Jadi Tak kita wujud lagi. ignore jawapan ni. So, kita hanya ada 8 saja. 8 cm. Okay, unit dekat sini 8 cm kita ada kat Ainur. 8 cm. Okay, kita tulis dulu kat sini. Jumlah dah siap. So, kita ada nilai sisi sama dengan X sama dengan 8 cm. Okey, Kak Ainur. Sekarang, nak kerja senang ke nak kerja susah? Mestilah nak senang. Nak kerja senang kan? Okey, bila nak kerja senang, nampak tak unit kat sini? Sama tak sama? Tak sama pula. Tak sama. Bila tak sama, tolong samakan unit je dulu. Jangan dekat sini baru nak tukar. Nanti kan adik sendiri confuse. 10 kuasa berapa? Kak, saya tak tahu. So, tak payah susahkan diri sendiri. Kita buat kerja senang. So, jadi kat sini 8 cm tukarkan kepada meter. Macam mana? Meter ke sentimeter? Kita guna kaedah sentimeter kami ke meter? murid cemerlang matematik juga. Okey, so dapat berapa tu? Kami murid cemerlang tu. Kita guna 10. Kami murid cemerlang matematik. Ha. Oh macam tu. Wow. Kan? Kami murid cemerlang matematik. KM. Ni KM, ni KM. Oh, nak kena KM juga? Ya, Okey, tak kami. boleh Ya, macam itu. Oh, okey. Kami, okey dengan M. Okay. Sampai Kami 100 lah. murid cemerlang matematik. Okey. So, kita nak sentimeter kepada meter. Jadi, kita kena buat apa? Kita nak terbalik. ni lah. Sentimeter kepada meter. Ya Allah. Okey, so kena buat apa? Terbalik jadi bahagi 100. 100. So, kat sini kita kena bahagi 100. So, 8 bahagi 100 dapat gerak berapa? 1, 2. So, sama dengan sifar perpuluhan sifar 8. Okay, kita dah dapat sama dengan sifar perpuluhan sifar 8 meter. Okay, sabar adik. Sikit lagi nak habis. Okay, ke dah dia dah jawab dah? KM, M, sentimeter, milimeter. Wow. Dah cakap dah sudah ni. Allahu Akbar. Hebat betul. Betul Kak Parisudin. Bahagi. Bagi tahu lagi. Bahagi Betul. Bahagi dengan 100. Buat jawapan 0.08. Oh, betul. Super.
Terbaik. Okay, sekarang dah dapat jawapan, kita nak kena buat apa? Kita nak kena jawab soalan lah. Apa lagi? Isi padu. Okay, tolong komen dekat bawah tu. Apa formula isi padu? Isi padu untuk cube. Komen. Isi padu untuk cube. Apa formula? Ada tak yang komen? Oh, belum lagi. Belum lagi. Alah, hari student tak apa. Akan lagi cepat dari hari student. Dia hari student tak ada kanak-kanak. Akan lagi laju. So, isi padu, cube kena 4. Panjang, darab, lebar, darab, Tinggi. tinggi. Ini adalah formula untuk cube. Di mana? Meh akan lukis cube kejap kat sini. Tek, tutut. Okey. So, setiap sisi kita ada berapa tadi? 8 cm. Sebab cube, setiap sisi dia adalah sama panjang. So 8, sini 8, sini pun 8. Tapi tadi 8 cm. Kita nak dalam meter. Dah tukarkan. So Pak, tulis pun tukar. So kita akan jadi panjang, darab lebar, darab tinggi. So sama dengan sifar perpuluhan sifar 8, darab sifar perpuluhan sifar 8, darab sifar perpuluhan sifar 8. Okey, dapat berapa jawapan kita? Kita akan dapat, tekan kalkulator saja. 5.12 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, Zalatul Nur Aina Meter. dah bagi dah. Panjang, darab lebar, darab tinggi. Good job Zalatu. Hebat. Good job. Zalatu tak silap kat form 3 kan tahun ni kan? Tak apa Zalatu. Okay, kita belajar selagi yang mampu. Apa yang dah terlepas yang sebelum ni, yang tak faham ke apa, kita catch up balik. Good job Zalatul. Tengok. Contoh yang baik. Nampak? Tetap juga fokus dengan kita. Dekat sejam dah kita bebel kat sini. Betul. Still lagi muncul daripada awal Penonton tadi setia kan? ni. Ya. Ya Allah Tuhanku. Semoga bermanfaat ilmu yang Kak Ina dan Kak Ainur sharekan hari ni. Okey, jawapan kita dah siap. Okey, dah bebel-bebel kan? Tiba-tiba dah siap. Macam tu. Wow. Soalan ni senang saja. Serius lah, dah siap. Ya, dah siap. Ya, ini je. Dan biasanya adik-adik kalau soalan ni macam ni, bentuk piawai ni, kalau untuk SPM level, dia selalu dekat paper 1, kertas 1. Betul. So bila kat kertas 1 kita tek je lah kan. Tapi betul-betul kena kuasai dulu ini. Dan formula semua jangan lupa sebab kita banyak apply formula. Betul. Okey, kita dah dekat sejam lebih dah bebel dengan adik-adik kita ni. Betul. Terima kasih semua yang join kita daripada Penonton awal. ni, setia ni. Penonton. Sejam lebih Kak Ainur. Kan sekejap tu. Hebat orang punya effort nak belajar ni. Yes. Luar biasa. Superb adik-adik, superb. Okey adik-adik. So kita akan sharekan lagi video live yang seterusnya lagi. InsyaAllah setiap hari Isnin akan bersama dengan akak. Kak Ainur insyaAllah akan muncul juga. Tapi tak janji tak confirm lagi. every live. Okay. Tapi kalau ada nak request Kak Ainur, tolonglah cakap. Kak Ainur, saya nak awak sekali. Confirm dia datang nanti. Awak tak tahu. Tadi akak pergi pujuk tau. Kak Ainur ni suruh datang sekali. Disebabkan adik-adik baru dia nak join. Kalau tak nak. Sebab fikirkan adik-adik kan. Yelah, kita tak penting. Adik yang penting nak buat macam mana kan. Okay. So esok kita masih lagi ada live. Pukul 3 juga. Okay. Tapi bukan kami. Esok akan bersama dengan Kak Halimah. Wow. Yes. Memang super, memang fun, memang seronok. Confirm. Yes. Nantinya. Yeah. So adik-adik boleh sharekan juga pada kawan-kawan. Esok pukul 3 petang juga untuk topik CV. Jadi adik-adik yang sekolah rendah tu tolong. CV tu mana yang tak tahu ke, tak hafal lagi ke, nak tahu teknik, boleh bersama dengan Kak Halimah. Dia akan ajar cara nak buat CV. Minggu lepas dia dah sharekan dah daripada CV 2 sampai CV 5. Dah terlepas ke? Tak apa, tak ada masalah. Tengok balik dekat dalam Facebook kita dekat group FB group Mathcast JDT. Alah, tengok share sekali. Kan gitu. Dah share, jangan lupa kita masih lagi ada Telegram. Betul. Boleh join. Yes, boleh join Telegram kami. Lepas tu dekat situ ada ruangan discuss. Nanti tim kami akan tolong sharekan juga link dekat bawah Tanya je untuk apa-apa. Telegram. Homework ke apa ke, jangan risau. Yes, boleh je adik-adik tanya. Tekan dekat ruangan discuss tu dan boleh post dekat bahagian dekat Telegram tu untuk tanya soalan. Macam mana nak jawab soalan ni? Macam nak soalan jawab tu? InsyaAllah tim kami akan bantu lagi adik-adik untuk sampaikan jawapan tu. So adik-adik pun boleh sebarkan pada kawan-kawan. Kita ada juga YouTube lagi Kak Ainur. Wow. Cakap je nak apa. Kita ada YouTube. Twitter pun kita ada.
Website pun kita ada. Nak apa lagi? Sekarang ni ada pilihan lah. Dia nak tak nak kena juga ni. Yes. Kena share juga. Sebab kalau nak kata, Kak, saya punya internet tak laju, Kak, website takkan tak boleh buka. Ya, betul tu. Story saya tak cukup, Kak, Telegram takkan tak boleh buka. Chrome mesti ada Chrome. Oh, Chrome saya pun ada. So tak ada masalah, confirm okay, no problem. In case ada soalan nak tanya, just PM, WhatsApp pun ada, no problem. Okay, so kita jumpa lagi di next live. Semoga adik-adik kita ni sihat-sihat belaka, bersama dengan keluarga yang tercinta. Tolong patuhi arahan PKP adik-adik. Stay at home. Yes, stay at home. Ini sebenarnya adik akak. That's why kita harus stay at home. Stay at home. See? Stay at home. So, tolong jaga diri baik-baik. Kita jumpa di live yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk sharekan live untuk Kak Halimah esok hari pukul 3 petang juga di Facebook Meskes JDT juga. Jangan lupa tengok. Kami perhatikan. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.